Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama mempelajari daripada ilmu-ilmu yang mana dengannya diharapkan kita dapat membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang terkeji, yang dikeji, sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati dan juga daripada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati. Yang mana kita sebutkan bahawa ada 3 penyakit utama yang boleh menimpa kepada hati seseorang, iaitu yang pertama adalah kibar, iaitu bangga diri, dan ujub, dan juga riya dan hasad. Riya iaitu suka menunjuk-nunjuk dengan amalan, dan juga al-hasad. Dan kita telah membahaskan daripada penyakit hasad ini, dan pada pengajian yang lalu kita telah menyebutkan bahawa cara untuk menyembuhkan hati seseorang daripada penyakit hasad ini antaranya adalah dengan kita mengaku bahawa dalam hati ini terdapat penyakit tersebut. Kita mengaku dalam hati kita ada penyakit hasad. Hanya apabila kita mengaku kita ada penyakit hasad, barulah kita akan berusaha untuk mengubatkan hati tersebut daripada penyakit itu. Kalau kita tidak merasakan kewujudannya, kalau kita tidak mengaku bahawa penyakit itu ada dalam hati kita, maka kita tidak akan ada usaha untuk memperbaiki, mengubati hati ini daripada penyakit hasad. Maka yang pertama kita sebutkan bahawa kita tak suka penyakit itu ada dalam diri kita. Maksudnya kita mengaku ianya ada dan kita tak suka ia berada di situ. Kita pastikan bahawa ketidaksukaan kita terhadap penyakit hasad itu sangat jelas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita dengan pandangan rahmat, iaitu Allah tahu keikhlasan kita akan ketidaksukaan kita akan penyakit tersebut dalam hati. Sifat tersebut berada dalam hati kita. Apabila kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya Allah, aku lemah, aku ada sifat hasad, bantulah aku. Hanya apabila kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengubati hati kita ini daripada sifat hasad. Yang kedua, kita sebutkan bahawa kita berdoa kepada orang yang kita hasadi, hasad tadi, yang kita dengki. Kita doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut kepada orang tersebut. Dan kita sebutkan bahawa wahai ustaz, ataupun kita cakap ustaz, ini mungkin kita boleh berdoa dengan lidah kita, akan tetapi hati kita itu tidak ikhlas dalam berdoa. Kita hanya sebutkan, ya Allah, tambahkanlah nikmat kepada hamba-Mu si fulan bin si fulan, akan tetapi pada hakikatnya aku tak nak nikmat itu bertambah, bahkan kalau boleh aku nak nikmat itu diangkat oleh orang tersebut, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Maka kita sebutkan bahawa na'am, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang aku mampu untuk menggerakkan, yang aku mampu, yang berada di dalam kawalan aku ini adalah lidah aku, sehingga aku menggerakkan lidah aku ini atas perkara yang akan mendatangkan keridaan kamu, iaitu aku mendoakan kebaikan kepada saudara aku.
Dan hati ini berada di luar kawalan aku. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau yang mampu untuk memaksa hati ini agar supaya ianya menjadi ikhlas atas apa yang dipohon oleh lidah, maka bantulah aku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita dibersihkan hati ini daripada sifat hasad dan diberikan keikhlasan sewaktu berdoa kepada orang yang kita dengki. Kerana apa? Kita melihat nikmat daripada dia, kita dengki, jadi kita mohon daripada Allah, ya Allah, berikanlah aku keikhlasan sewaktu berdoa kepada orang tersebut. Yang kita nak nikmat itu kekal pada dia, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala berkati akan nikmat tersebut pada orang tersebut, kita nak nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Dan kita sebutkan selepas kita berdoa, kita memuji kepada orang tersebut di belakangnya. Iaitu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di belakang dia tanpa dia mengetahui akan perkataan tersebut. Naam, wa makin ath-thamaratu hadzal khair indahu fi qulubin nas. Dan kalau boleh kita mantapkan keyakinan manusia terhadap kebaikan orang ini di dalam hati mereka. Maksudnya kita cakap, kita convince diorang agar supaya diorang pun yakin bahawa masya-Allah orang tu baik. Seperti mana si fulan mengatakan bahawa yang A mengatakan yang B ni baik di belakang B ni. Maksudnya yang C yang mendengar ni, dia, oh masya-Allah A cakap B ni baik. Kemudian bila dia yang C ni bermuamalah, berinteraksi dengan yang B, dan betul apa yang A cakap, nampak kebaikan tersebut, maka dengan itu yang C ni yang mendengar pujian A terhadap B, maka mereka akan bertambah akan menyukai daripada orang yang B kerana pujian yang datang daripada A, dan mereka mendapati apa yang disebutkan itu adalah benar. Naam. Dan pujian kepada orang yang kita hasad, orang yang kita dengki ni sebenarnya merupakan ubat yang paling berkesan, yang paling mujarrab kepada hati. Seakan-akan kita betul-betul ubat tu memang kena dengan penyakit tersebut. Kerana apa? Kerana hati ni pada hakikatnya dia nak orang suka. Hati ni dia nak orang suka dia. Seperti kita sebutkan, biasanya kita hasad ni bermula daripada riak dan bermula daripada kibar, iaitu kita nak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi bila kita mula bandingkan diri kita dengan orang lain, sama ada melalui ilmu ataupun harta ataupun amalan ataupun kedudukan dan sebagainya, walhasil hati ni dia nakkan pandangan manusia. Dia suka apabila manusia hormati dia. Jadi manusia akan hormati seseorang kerana kelebihan yang ada pada diri seseorang. Jadi bila kita memuji orang lain terhadap kelebihan yang dia ada, maka seakan-akan benda tu memang menyakiti hati ni. Dan disebabkan itu, ubat tu dia pahit lah. Maksudnya dia seakan-akan kita beri ubat yang pahit kepada hati itu agar supaya dia dapat baikkan diri dia, nafsu itu, daripada penyakit hasad. Seakan-akan kita memberikan kedudukan yang sesuai kepada orang tersebut. Jadi bila orang lain suka kepada orang yang kita puji tu, maka seakan-akan kedudukan yang kita nak tu kita berikan kepada orang tersebut, sehingga lama kelamaan akan datang keikhlasan dalam hati kita. La ilaha illallah. Seakan-akan kita bunuh nafsu kita itu, ataupun kita membunuh penyakit hasad yang berada di dalam hati kita. Dan barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang kita sebutkan tadi, mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah terhadap orang yang kita hasad ataupun kita dengki, puji kepada orang yang kita hasad dengki di belakang dia, di hadapan orang ramai, walaupun ianya satu perkara yang bukan mudah, ianya berat, akan tetapi disebabkan kita inginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita inginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berusaha, kita terus menerus melakukan perkara ini, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan, ataupun semoga, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan cahaya di dalam hati kita, sehingga hilanglah penyakit-penyakit tersebut daripada diri kita. Naam. Mungkin bila kita nak cuba buat ni, mungkin kita akan
bila kita dah tahu tentang perkara ini, kita akan cuba puji orang di belakang mereka. Mungkin kita akan berdoa kepada mereka di belakang mereka dan sebagainya. Akan tetapi bila pujian yang kita puji terhadap orang yang kita dengki itu sampai pada telinga orang lain, dan orang lain mula mengiyakan pujian kita, sehingga kita pula dengar pujian orang terhadap si fulan ni. Dekat situ akan datang berat hati kita. Yang ni mula hati kita ni akan menjadi sempit, menjadi sakit mendengar pujian tersebut. Kadang-kadang bila kita puji sendiri, okey lagi. Tapi bila kita dengar pujian daripada orang lain terhadap orang yang kita dengki tu, mula hati ni cuba mula merasa sakit, mula timbul hasad. Maksudnya kalau yang pertama tadi, level pertama, hasad ni bila kita tak boleh nak puji orang tentang kebaikan yang dia ada, tu memang dah jelaslah ada hasad. Akan tetapi bila kita mampu untuk puji orang lain, maksudnya hasad tu tersembunyi. Hasad tu tersembunyi. Hasad tu ada tapi kita tak perasan. Tapi bila lepas kita dah duk sibuk puji orang tersebut, orang lain pun puji juga. Makin lama makin ramai orang puji orang yang kita hasad ni, tiba-tiba muncul penyakit ni. Dia senyap-senyap, baru dia muncul. Maka di situ kita perlu berjaga-jaga, dan kita perlu mengaku bahawa di situlah tempat kita bermujahadah, kita bersusah payah untuk melawan hawa nafsu agar supaya ianya tidak merebak, agar supaya ianya tak merebak. Naam. La ilaha illallah. Dan antara cara untuk menyelamatkan diri kita, untuk membersihkan, merawat diri kita daripada penyakit hasad adalah untuk memperbanyakkan bukan hanya kita puji, bahkan kita membantu orang yang kita hasad tu untuk menambah baik akan kelebihan yang dia ada. Sebagai contoh, dia orang yang pandai buat satu perkara, mempunyai kelebihan buat satu perkara, maka dia dipuji oleh orang lain, dia disukai oleh orang lain kerana sesuatu kebolehan yang dia mampu buat. Maka untuk nak betul-betul nak matikan sifat hasad yang ada dalam diri kita ni, bagaimana kita boleh bantu dia untuk menambah baikkan kelebihan yang dia ada itu, agar supaya dia menjadi lebih baik. Wah kata la ilaha illallah. Dan ini semua merupakan perkara-perkara yang berat untuk dilakukan. Akan tetapi ini ubat seperti ini akan membaiki ataupun mengubati daripada sifat hasad yang ada di dalam hati seseorang. Naam. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesungguhan kita untuk mengubati daripada sifat hasad daripada hati ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebersihan dan akan berikan kesembuhan kepada hati ini daripada sifat hasad, sehingga akan tiba satu waktu yang mana kita akan bergembira dengan nikmat yang ada pada orang lain. Yang ini kita akan rasa sangat gembira, seakan-akan nikmat yang orang lain dapat itu kita sendiri dapat merasakan, seakan-akan nikmat yang diberikan kepada orang tersebut adalah nikmat yang kita sendiri dapat. Gembiranya kita terhadap nikmat yang didapati oleh orang lain, sehingga seakan-akan kita merasakan kita sendiri yang dapat nikmat tersebut. Wahakadha. Dan kita akan bergembira untuk menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan perkara-perkara yang baik kepada manusia. Wasir tata'syak antara ni'mah ladal khalq. Sehingga kita ni kalau boleh sentiasa nak melihat kebaikan kepada orang lain, sentiasa nak melihat nikmat ada pada diri orang lain. Kita nak kebaikan dan kenikmatan itu berada pada orang lain. Kerana apa? Kerana setiap kali kita nampak nikmat pada seseorang, kita pada hakikatnya bukan kita melihat nikmat tersebut, akan tetapi kita melihat daripada Allah sang pemberi nikmat tersebut kepada orang tersebut. Maka pada waktu itu kita dah tak tengok orang tu, kita sentiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka apabila kita berjaya untuk mengubati diri kita ini daripada sifat hasad, maka kita akan ada cahaya yang timbul dalam hati kita, iaitu cahaya kegembiraan melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-Nya.
Setiap kali kita nampak manusia dapat nikmat, kita pada hakikatnya kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala sang pemberi nikmat kepada hamba-hambanya. Jadi bila kita nampak Allah yang memberikan, apa-apa nikmat yang kita nampak pada manusia, kita dah tak nampak nikmat tu, tapi kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Sehingga hati kita ini akan menjadi lapang, mahmakan. Yakni kita nampak orang berilmu, kita bergembira dengan ilmu yang didapati. Kita nampak orang yang berilmu itu, Allah manfaatkan dia dengan ilmunya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunanya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu, kita bergembira dengan orang tersebut. Kita tengok orang itu diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kegembiraan bersama ahli keluarganya. Kesemua perkara apa-apa yang berlaku kepada diri orang lain, kita merasa gembira bagi pihaknya kerana kita melihat yang memberikan kegembiraan, yang memberikan kenikmatan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak merasa hasad sedikit pun. Tak ada perkara yang menyempitkan hati kita apabila melihat nikmat ada pada diri orang lain. La ilaha illallah. Naam. Dan apabila kita sampai ke tahap tersebut, maka di situlah hakikat kita dapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ada bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap apa yang berlaku di sekeliling kita itu, kita melihat yang memberi, yang menahan, yang memberi nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, jadi dalam beberapa pengajian yang lalu ni kita telah bahaskan tentang 3 penyakit utama yang terdapat dalam hati manusia. Yang pertama adalah al-kibr. Sama ada adakah kita telah berusaha sedaya upaya untuk membersihkan diri kita ini daripada sifat takabur. Naam, mungkin ia akan mengambil waktu untuk mengubati hati ini daripada sifat takabur. Akan tetapi selagi mana ada usaha, ada pengakuan, kita mengaku bahawa dalam hati kita ni ada sifat kibr, dan kita mengaku bahawa ianya bukan mudah untuk nak diubati. Perlu ada usaha untuk mengubati daripada sifat takabur. Perlu ada usaha untuk berdoa, merayu daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita diberikan kesembuhan daripada penyakit-penyakit tersebut. Begitu juga dengan penyakit riak, yang mana penyakit riak ini kita sibuk dengan manusia, sibuk dengan pandangan manusia. Begitu juga penyakit hasad, yakni kita merasa berat melihat nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya. Maka dengan kita mengetahui tentang 3 penyakit utama yang mana ianya akan merosakkan hati kita, maka kita keluar daripada majlis ataupun kita berusaha sedaya upaya untuk memperbaiki diri kita ini daripada 3 penyakit: riak, kibr, riak dan juga hasad. Dan kita mempunyai kerja yang berat di hadapan kita untuk memastikan bahawa kita melakukan daripada asbab-asbab untuk menyembuhkan diri daripada penyakit-penyakit tersebut, sehingga kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala perkara tersebut. Naam. Jadi untuk kita ulang balik, bagaimana untuk nak menyelamatkan diri daripada penyakit takabur adalah untuk melakukan perkara-perkara untuk menundukkan hati kita ini daripada sifat takabur. Antaranya memberi salam kepada orang lain terlebih dahulu sebelum mereka memulakan salam kepada kita. Bantu untuk membersihkan tempat-tempat yang kotor, terutamanya sebagai contoh di rumah kita, ataupun di kawasan rumah kita, ataupun kalau boleh di masjid dan sebagainya, ataupun lebih baik lagi kalau dalam tempat-tempat yang kotor seperti tandas, kita berusaha untuk membersihkan tempat-tempat tersebut agar supaya datang sifat rendah diri di dalam hati kita. Begitu juga untuk menyelamatkan diri, mengubati diri ini daripada sifat riak adalah dengan merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak menuntut, sehingga kita tidak ingin untuk mendapat tempat di hati manusia. Yakni apabila kita mendapat kedudukan di sisi Allah, maka kita tidak akan mencari kedudukan di sisi manusia, dan kita benci akan sifat riak yang ada dalam hati kita. Dan antara cara untuk mengubati daripada sifat riak ini adalah untuk memperbanyakkan daripada sifat la ilaha illallah, sehingga
sifat keagungan kalimat la ilaha illallah ini akan mengisi ruang kosong yang terdapat dalam hati kita ini, sehingga kita tidak ingin menuntut mana-mana kedudukan di sisi manusia. Wa natakhallas minal hasad li karahati hadhihi sifah ma'al i'tiraf biha. Dan begitu juga dengan sifat hasad, kita berdoa kepada orang yang kita hasad, kita memuji kepada orang yang kita hasad, dan kita membantu kepada orang yang kita hasad itu agar supaya nikmat itu kekal pada mereka. Naam. Wa hadhihi al-amrad as-salasah. Naam, dan 3 penyakit ini yang kita sebutkan, kibr, riak dan juga hasad, merupakan penyakit-penyakit yang utama di dalam hati. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Akan tetapi kalau kita berusaha sedaya upaya untuk membersihkan hati ini daripada 3 penyakit utama ini, maka penyakit-penyakit hati yang lain itu akan menjadi mudah untuk dirawat dan untuk diubati. Kerana penyakit-penyakit lain itu datangnya ataupun merupakan pecahan daripada 3 penyakit hati tersebut. Jadi kalau kita mengubati daripada penyakit yang asal, maka yang datang daripada penyakit asal itu menjadi mudah untuk diubati. Naam, dan kita orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada perkara yang lebih penting daripada mengubati hati, yang mana hati itu merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha sedaya upaya. Kalau kita ada kalau satu orang itu, kalau satu orang tu ada penyakit dan dia didiagnose dengan satu penyakit yang waliyadzubillah teruk ataupun menakutkan. Sebagai contoh, penyakit yang ini yang akan mengambil nyawanya waliyadzubillah tabaraka wa taala, maka dia akan menggunakan waktu dia akan menggunakan harta dia akan menggunakan tenaga dia akan menggunakan segala apa yang dia ada untuk memastikan kesihatan tubuh badan dia, untuk mengembalikan kesihatan tubuh badan dia, dan memastikan bahawa selagi mana kalau dia berusaha, ia akan dapat sedikit sebanyak menjamin usianya itu dapat bertambah, dapat dilanjutkan, maka dia akan usaha. Sebagai contoh, orang yang terkena kanser masalah, doktor kata kamu ada kurang lebih 6 bulan, tapi orang yang bersemangat, dia tidak akan berputus asa. Dia akan cuba ikut makan ubat yang dianjurkan, yang disarankan oleh doktor. Dia akan cuba bersikap positif. Dia akan cuba memohon doa daripada orang-orang saleh. Dia akan cuba buat apa-apa sahaja yang mana dengan dia melakukan perkara tersebut akan mendatangkan kesihatan kepada tubuh badannya. Mungkin tak boleh nak dipanjangkan umurnya, akan tetapi saki-baki daripada umurnya itu dia tidak berada dalam kesakitan. Wahakadha, kita apabila kita tahu macam ni, kita baca kitab-kitab Imam Haddad ataupun Imam Ghazali, kita didiagnose dengan penyakit hati, kita mula dapat melihat bahawa kita ni mempunyai penyakit hati, maka dengan itu kita berusaha sedaya upaya bagaimana nak selamatkan diri kita ini dengan apa cara sekalipun, apa perkara yang mampu untuk kita lakukan agar supaya hati ini dapat dipulihkan kembali, sehingga kita dapat mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Jadi apabila hati ini telah bersih, sikit demi sedikit kita berusaha untuk membersihkan hati ini, naam, daripada kotoran-kotoran, daripada maksiat-maksiat hati, dan kita telah berjaya untuk menutup daripada pintu-pintu dan tingkap-tingkap yang mana melaluinya akan masuk kotoran-kotoran kepada hati, maka hati ini sedikit demi sedikit akan menjadi bersih. Dan yang kedua, atau bahagian yang kedua yang perlu kita ambil perhatian adalah untuk membersihkan luaran kita. Kita sebutkan bahawa kebersihan dalaman lebih penting daripada kebersihan luaran. Tidak bermakna kita hanya mengambil perhatian untuk membersihkan dalaman sahaja, tapi luaran juga kita akan mengambil perhatian. Jadi setelah kita memberikan perhatian untuk membersihkan dalaman kita, tutup segala pintu tingkap yang menuju kepada hati, yang membawa kepada kotoran hati, dan juga mengeluarkan segala kotoran yang telah masuk ke dalam hati itu, daripada penyakit-penyakitnya, daripada maksiat-maksiatnya. Maka sekarang ni insya-Allah kita akan bahaskan tentang bagaimana untuk membersihkan luaran. Naam. Dan Imam Haddad menyebutkan fasal keempat, penjagaan anggota tubuh, muka surat 13. Penjagaan anggota tubuh adalah juga asas yang penting dari melakukan maksiat dan dosa. Ia tidak digunakan selain untuk kepentingan akhirat.
Lidah adalah anggota yang perlu dijaga bersungguh-sungguh, walaupun ia kecil tetapi akibat penyalahgunaannya amat dahsyat. Peliharalah ia agar jangan sampai berbohong, mengumpat dan bercakap perkara-perkara yang terlarang. Janganlah berbicara kotor dan berbincang dalam perkara-perkara yang tiada faedah, walaupun bukan perkara haram. Hal-hal ini akan menyebabkan hati menjadi keras, tambahan pula ia boleh membazir masa. Perkara yang sepatutnya menjadi pertuturan seorang ahli suluk, iaitu orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah membaca Al-Quran, berzikir dan memberi nasihat sesama Islam, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seandainya perlu berbicara sedikit tentang urusan dunia, pastikanlah ia juga menjurus kepada kepentingan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dengan sabdanya, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa zikrullah aw amrun bil ma'ruf aw nahyun an munkar. Semua perbicaraan anak Adam, iaitu manusia, adalah menjadi tanggungan, iaitu beban ke atasnya dan bukan faedah baginya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mata dan telinga adalah dua anggota menjadi pintu yang terdedah ke lubuk hati. Semua yang telah masuk melaluinya akan terus menetap di dalamnya. Berapa ramai orang yang telah melihat dan mendengar perkara yang tidak sewajarnya sehingga menetap di hati dan sulit untuk mengikisnya. Hati itu amat mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang dialami. Setiap manusia sewajarnya lah bersungguh-sungguh memelihara mata dan telinganya, sedaya mungkin meninggalkan sebarang dosa dan perkara yang tidak berfaedah. Jagalah pandangan kepada dunia dan perhiasannya. Zahirnya dunia itu adalah fitnah dan dalamannya amat penuh dengan pengajaran. Pelajari bagaimana mata itu mampu memandang dunia zahirnya sebagai fitnah dengan hatinya sebagai pengajaran. Berapa ramai para ahli suluk yang memandang dunia dengan pengamatan sehingga mencintai, berusaha gigih untuk memiliki dan mengumpulnya. Sehubungan itu, perlulah para ahli suluk sentiasa menundukkan pandangan kepada alam semesta. Jangan diindahkannya kecuali dengan tujuan mendapatkan pengajaran. Maksudnya, memikirkan sesuatu yang kita pandang itu juga akan musnah. Ia juga bermula dengan tiada. Ingat berapa ramai orang yang telah melintasi dunia ini, akhirnya dunia ini ditinggalkan begitu sahaja, sekadar menjadi warisan orang yang terkemudian darinya. Pandanglah dunia dengan perhiasannya dengan penuh erti. Kekaguman yang lahir dari pandangan itu, kita dapat merasakan betapa hebat Sang Pencipta yang maha bijaksana, sehinggalah semua hati yang bersinar boleh mendengar dari ciptaan alam, membicarakan dengan keadaannya betapa tiada Tuhan selain dari Allah dan yang maha lembut dan maha bijaksana. Fasal kelima, ahli suluk mestilah sentiasa dalam keadaan bersih dan memiliki air sembahyang. Jika batal air sembahyang, segeralah memperbaharuinya dan sembahyanglah 2 rakaat sunat wuduk. Seandainya berkeluarga dan mendatangi isteri, segeralah membersihkan diri dari junub. Pastikan tidak kekal diri dalam kotor. Bantulah perjalanan itu dalam keadaan bersih. Kurangkan makan, ia juga dapat membantu untuk berjaga malam. Sebaik-baiknya tidak makan kecuali terlalu lapar dan tidak tidur kecuali terlalu mengantuk. Tidak berbicara kecuali diperlukan, tidak bercampur dengan sesiapa kecuali pergaulan itu memberi faedah. Orang yang banyak makan akan rosaklah jiwanya dan berat pula anggotanya untuk beribadah. Sebaliknya, ia akan hanya banyak tidur dan bicara. Seorang ahli suluk yang banyak tidur dan bicara, kemahuannya adalah sekadar igawan dan angan-angan. La ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnih, hasbu ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah, fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Sekiranya manusia itu membuat perutnya sentiasa penuh dengan makanan, nescaya menjadi rosak dirinya. Memadailah bagi mereka dengan beberapa suap makanan untuknya. Setidak-tidaknya jadikanlah 1/3 bagi perutnya untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk pernafasannya. Naam, dalam fasal ketiga ataupun dalam fasal keempat
dan kelima ini, Imam Haddad mengingatkan kita tentang bagaimana seseorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala perlu untuk menjaga kebersihan luaran dan dalaman. Dan kita telah bahaskan tentang kebersihan dalaman. Naam. Dan kita dah bahaskan tentang kebersihan dalaman. Dan kalau kita betul-betul perhatikan majlis-majlis ataupun perbahasan-perbahasan tentang kebersihan dalaman ini, pada hakikatnya tidak mencukupi. Ianya memerlukan lebih daripada apa yang sudah kita bahaskan. Kerana apa? Kerana masalah dalaman ataupun penyakit dalaman seperti riak, kibr dan hasad ini merupakan penyakit-penyakit ataupun merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan masalah? Iaitu perkara yang menghalang seseorang itu daripada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyakit-penyakit ini. Disebabkan adanya takabur, disebabkan adanya riak dan hasad, ianya menghalang seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia menghalang seseorang untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya menghalang seseorang itu mendekatkan diri hatta kepada orang-orang yang saleh yang berada di zamannya. Maka ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk diambil berat, untuk diberi perhatian bagi mereka-mereka yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi zaman sekarang ini, iaitu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah-masalah yang berada di sekeliling dunia ini juga terkait dengan masalah-masalah hati, penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat hati yang kita bahaskan tadi. Disebabkan penyakit-penyakit ini tidak dirawat, itulah sebabnya menjadi masalah di luar sana. Bahkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan keseluruhan manusia. Manusia sejagat ini iaitu merasakan menghadapi problem bersama antara satu dengan yang lain adalah kerana sifat-sifat ini, kerana sifat ingin menunjuk-nunjuk, kerana sifat bangga diri, kerana sifat dengki dan sebagainya. Disebabkan masalah-masalah ini yang wujud di dalam hati manusia, maka seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini menghadapi daripada problem-problem seperti ini. Akan tetapi kelas-kelas seperti ini bukanlah yang dimaksudkan untuk membahaskan setiap perincian daripada penyakit-penyakit hati, akan tetapi hanya sekadar untuk memberi kita perhatian ataupun untuk mengambil perhatian kita agar supaya kita mengambil berat terhadap kebersihan hati dan kesihatan hati, khususnya bagi mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahaskan secara ringkas tentang penyakit-penyakit utama yang dijangkiti oleh hati manusia. Adapun perincian-perinciannya, bolehlah kita mendapatkan perbahasan tersebut dalam kitab-kitab yang lebih besar, khususnya kitab-kitab Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ataupun secara khusus kitab Ihya Ulumuddin, yang mana Imam Ghazali akan membahaskan tentang penyakit-penyakit hati ini secara terperinci di dalam satu bab. Yang ini kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin terbagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama tentang ibadah, bahagian kedua tentang adat, makan minum, tidur, nikah, kahwin dan sebagainya. Bahagian ketiga itu terhadap muhlikat, iaitu bab-bab yang menceritakan tentang penyakit-penyakit hati yang akan menyebabkan kemusnahan manusia. Dan yang bahagian keempat adalah penyakit-penyakit ataupun sifat-sifat yang menjadi penyelamat buat manusia, iaitu dengan ada sifat-sifat tersebut, yang mana yang pertamanya adalah taubah dan sebagainya, dan diikuti dengan sifat-sifat lain, maka akan menyebabkan manusia itu terselamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bab ini mempunyai 10 fasal. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin tu ada 40 fasal. Akan tetapi kalau kita beri perhatian kepada bab yang ketiga, iaitu sifat-sifat yang memusnahkan manusia, yang menghancurkan manusia, ianya merupakan satu head start bagi manusia untuk memperbaiki keadaannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan di sini kita dapat mengetahui bahawa orang-orang di zaman dahulu
daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka ini dengan sempurna. Mereka mengkhususkan ilmu ini, ilmu untuk membersihkan hati, ilmu untuk mengetahui bagaimana cara seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadikan ilmu ini satu ilmu yang khusus. Fakana talib ilm kama yudras, maka orang-orang yang menuntut ilmu di zaman dahulu seperti mana mereka mempelajari daripada ilmu fiqh, mereka mempelajari daripada ilmu tauhid, mereka mempelajari daripada ilmu usul, mereka mempelajari daripada ilmu hadis, mereka mempelajari daripada ilmu ulumul Quran dan apa-apa yang terkait dengannya. Maka mereka juga mempelajari tentang ilmu pembersihan hati kerana pentingnya kebersihan hati ini di sisi agama Islam. Seperti mana taharah itu penting agar supaya salat kita diterima, ibadat kita yang lain yang memerlukan kepada at-taharah, kepada wuduk itu diterima. Begitu juga untuk memastikan bahawa seluruh amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita pastikan bahawa hati ini bersih. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pembersihan hati ataupun dan ilmu ini sangat diambil berat oleh orang-orang terdahulu. Adapun 100 tahun yang terakhir ataupun 200 tahun yang terakhir ini, ilmu seperti ini diihmalkan, iaitu tidak diambil berat oleh kita umat Islam, sehingga disebabkan tidak mengambil berat terhadap ilmu pembersihan hati, maka manusia ini menjadi merosot keadaan mereka. Merosot keadaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, kualiti ibadah mereka merosot di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan juga mereka merosot daripada segi keduniaan. Disebabkan mereka tidak mengambil berat tentang ibadah mereka ataupun hati mereka, maka begitu juga keadaan zahir mereka juga merosot. Dan di sini juga menunjukkan betapa agama Islam ini mengambil berat tentang kualiti diri manusia, iaitu diambil berat tentang kebersihan dalaman, diambil berat juga tentang kebersihan luaran, iaitu agama Islam ni bukan agama yang hanya mengambil berat tentang luaran sehingga dalamannya hancur dan rosak. Tidak juga diambil berat dalamannya sehingga luarannya itu dibiar kusut masai dan sebagainya. Akan tetapi agama Islam ini membina manusia agar supaya diambil berat, iaitu sempurna luarannya, sempurna juga dalamannya. La ilaha illallah. Dan taharatul zahir laha makna hissi wa laha wajhun akhar ma'nawi. Dan kebersihan luaran ini bukan hanya daripada segi luaran sahaja, akan tetapi kebersihan luaran ini juga mempunyai makna yang tersirat. Surat yang tertulis yang di makna dalamannya. Amma janibul hissi min taharatul zahir fal maqsud nadhafatul a'dha. Adapun kebersihan luaran yang dianjurkan adalah seperti membersihkan tubuh badan kita, membersihkan pakaian kita daripada najasah, daripada perkara-perkara yang kotor, begitu juga daripada kotoran-kotoran yang bukan najis. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan Allah Subhanahu wa taala suka akan keindahan. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan Allah Subhanahu wa taala suka akan kesucian dan kebersihan. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan setiap kali kamu mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, atau apabila kamu mendekati Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke dalam as-salah. Maka sebagai seorang mukmin, kita mengetahui bahawa seorang mukmin itu tidak membiarkan dirinya ataupun tubuh badannya itu berada dalam keadaan kotor. Ya, ini kalau badannya terkena najis, kalau bajunya terkena najis, maka dia akan cepat-cepat membersihkan dirinya. Kerana apa? Kerana seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak nak hatinya hadir bersama Allah dalam keadaan tubuh badannya kotor. Walaupun ada keadaan-keadaan yang tertentu,
tak boleh nak dielak, terpaksa berada dalam keadaan tersebut. Tapi selagi mana dia boleh jaga kebersihan tubuh badan dan juga anggota yang lain itu daripada kotoran dan najasah, dia akan cuba berbuat demikian. Dan kita seorang mukmin yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas utama kita adalah bagaimana hati kita ini dapat hadir bersama Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan keadaan. Tugas utama kita adalah bagaimana hati kita dapat hadir bersama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan keadaan. Sentiasa ingat akan Allah, sentiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa merasakan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kita tengok handphone, kita tengok kita punya mobile data on. Jadi kita tahu setiap kali orang hantar message akan masuk. Tapi kalau kita tengok mobile data kita off, kita tahu kalau orang hantar message tak akan masuk. Begitu juga hati kita ni, kalau hati kita ni hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, bila-bila rahmat Allah dicampakkan ke dalam hati, kita tahu bentuk masuk. Akan tetapi kalau tak ada hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin perkara-perkara tersebut akan dimasukkan ke dalam hati kita. La ilaha illallah wan najasah ma'a ma fiha min qadharah talhaq bil jasad wa tusibu thawb wa tastaish wa tashmaiz minha nufus. Naam. Jadi kotoran ini, apa-apa kotoran yang terlekat di badan ataupun terkena pada pakaian, nafsu sendiri tak menyukai daripada kotoran tersebut. Kita ni biasanya orang-orang biasa, kalau terkena kotoran pada tubuh badan ataupun kepada pakaian, tak akan suka. Dan dalam satu angle lagi yang boleh kita fahami, bahawa kotoran itu merupakan kegelapan. Kotoran itu, kotoran zahir itu juga membawa kegelapan kepada manusia. Nah, seperti mana kebersihan itu merupakan cahaya. Jadi perkara yang pertama sekali yang perlu seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jaga adalah sentiasa memastikan bahawa tubuh badannya, pakaiannya, tempat yang dia berada itu bersih daripada segala kotoran, segala najis. Wa in asabahu syai'un min dhalik falyusari ila izalatihi wa ghaslih. Dan kalau terkena daripada apa-apa kotoran, hendaklah dia bersegera untuk membersihkan dan membasuhnya. Wa hadha yunabbihna ila amrin wa huwa annahu bihajatin ila yata'allam. Naam. Dan di sini juga dapat kita ketahui bahawa untuk memastikan diri kita ini sentiasa bersih daripada kotoran dan najasah, kita perlu tahu hukum hakam kebersihan di dalam agama Islam, yang mana kita belajar dalam fiqh. Ada babut taharah, bab kebersihan daripada wuduknya, daripada airnya, jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk dibersihkan dan sebagainya. Maka kalau kita belum mengetahui daripada perkara-perkara tersebut, maka hendaklah kita mempelajari daripada ilmu fiqh yang terkait dengan kebersihan. Kerana hanya apabila kita mengetahui, kita mempunyai ilmu tentang kebersihan, yang apa yang dianggap bersih di hukum syarak, apa yang dianggap kotor oleh hukum syarak, barulah kita dapat membezakan apa yang bersih, apa yang kotor. Apa yang bersih dan apa yang kotor itu bukan hanya dibiarkan untuk akal untuk menentukan, akan tetapi yang menentukan apa itu bersih, apa itu kotor adalah syariah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berada dalam keadaan jahil. Yakni ibadah tidak akan diterima dalam kejahilan. Maka perlu untuk kita mempelajari daripada ilmu-ilmu yang fardu yang terkait dengan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahawa mattakhadallah min waliyin jahil. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kekasih yang jahil. Iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terdiri daripada orang-orang yang jahil. Walau ittakhadahu la'allamahu. Dan kalau Allah mengambil kekasihnya, orang-orang yang disayanginya itu daripada golongan yang jahil, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan orang itu sehingga orang itu mempunyai ilmu yang cukup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh orang-orang salih bahawa kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada kekasihnya orang yang jahil, maka akan diajarinya, akan diberikan ilmu kepada orang tersebut sehingga dia mengetahui daripada hukum-hukum
yang perlu untuk diketahui untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk menjadi kekasihnya, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lengkapkan kita dengan ilmu-ilmu yang perlu untuk kita ketahui daripada akidahnya, daripada fikahnya, daripada ilmu pembersihan hati, sehingga kita layak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Jadi kita tahu bahawa kita perlu untuk mengambil berat tentang kebersihan zahir. Dan kebersihan zahir ini daripada segi luaran dan dalaman. Kebersihan luaran itu adalah kita membersihkan diri ataupun mengangkat daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Bimakna alla yarda al-murid yamurru alaihi waqt wa huwa ala hadas. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mampu, jangan biar dirinya berada dalam keadaan hadas kecil, apatah lagi hadas besar. Sebagai contoh, kalau dia ditimpa dengan hadas besar yang menyebabkan perlu akan untuk mandi wajib, maka dia akan bergegas untuk mandi wajib. Sama ada dia menggauli daripada pasangannya, ataupun dia bangun dalam keadaan mendapati bahawa dia perlu untuk mandi wajib dan sebagainya, berada dalam keadaan janabah, maka dia akan bersegera untuk mandi wajib. Wa in asabahu hadathun asghar mimma yanqudul wudu. Dan kalau dia terkena daripada hadas kecil yang mana mewajibkan wuduk, maka dia akan bersegera untuk berwuduk. Dan kalau dia terkena daripada hadas besar dan dia tidak dapat untuk terus mandi wajib, maka paling kurang dia akan berwuduk. Sebagai contoh, pada waktu malam mungkin terlampau penat dan sebagainya, maka paling kurang dia membersihkan diri daripada kotoran dan berwuduk. Jangan sampai tidur dalam keadaan kotor dan tidak berwuduk. La ilaha illallah. Naam. Dan katalah keadaan paling teruk sekali, keadaan paling teruk, tak sangat penat sampai tak mampu untuk nak berwuduk. Apa yang perlu seorang lakukan? Iaitu perlu untuk bertayamum. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, iaitu satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tepuk tangannya di dinding, kemudian bertayamum. Maka dia tidak tidur melainkan dalam keadaan melakukan sebahagian daripada kebersihan, berusaha untuk melakukan sebahagian daripada kebersihan yang dia mampu, iaitu yang paling rendah sekali, iaitu at-tayammum. Tapi paling kurang kalau boleh kita pastikan bahawa kita tidak tidur kecuali dalam keadaan berwuduk kalau kita tidak mampu untuk mandi wajib. Naam. Amma idza arada an yakhruj min baitihi fala yanbaghi an yakhruj illa wa huwa ala taharah. Adapun untuk membersihkan, adapun untuk keluar daripada rumah, maka perlulah dia berada dalam keadaan yang bersih. Lianna fi dhalika manfa'atan 'azimatan. Kerana di dalam berada dalam keadaan wuduk ini ada dua manfaat yang besar. Ada dua manfaat yang besar selain daripada faedah-faedah yang banyak. Yang pertama apa? Yang pertama, apabila kita berada dalam keadaan taharah, dalam keadaan berwuduk, ianya merupakan satu perlindungan. Kana ahadul fudala yas'al. Salah seorang daripada orang salih bertanya bahawa apakah perkara yang akan membantu kita untuk mendapatkan ilham-ilham ataupun bisikan-bisikan daripada malaikat. Apakah perkara yang akan menyebabkan kita mudah untuk mendengar bisikan para malaikat, ataupun mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengurangkan daripada bisikan syaitan, ataupun bisikan daripada nafsu, ataupun ajakan daripada nafsu yang akan menyebabkan kita melakukan, yang mengajak kita melakukan maksiat. Dan kalau kita ingat pengajian yang perbahasan yang telah kita sebutkan pada pengajian yang lalu, bahawa orang yang melakukan kebaikan, maka malaikat akan datang mendekati dia. Orang yang melakukan keburukan akan dikerumuni oleh syaitan, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi apabila seseorang itu sentiasa berada dalam keadaan wuduk, dan wuduk itu lambang kebersihan, maka malaikat akan mendekatinya.
Jadi bila malaikat mendekatinya, maka dia akan mendapat daripada bisikan-bisikan malaikat. Kalau dia berada dalam keadaan kotor, tidak berwuduk, ataupun berada dalam keadaan hadas, sama ada kecil atau besar, ataupun dia berada dalam keadaan pada badannya ataupun pada pakaiannya ada najis, yang mana ini merupakan kotoran dan kegelapan, maka syaitan akan suka kepada perkara-perkara tersebut. Dan apabila syaitan mendekati, maka akan banyaklah datang was-was daripada syaitan, dan banyaklah datang daripada was-was ataupun hadithun nafs, banyak seakan-akan bisikan daripada hawa nafsu kita yang mengajak kepada keburukan, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi kalau manusia itu sentiasa berada dalam keadaan bersih, tubuh badannya, pakaiannya, dan juga sentiasa berada dalam keadaan wuduk, yakni tidak berhadas dan sebagainya, seakan-akan ada nur, seakan-akan ada cahaya yang protect, akan ada cahaya yang memelihara dirinya daripada dimasuki oleh bisikan-bisikan yang buruk, akan memelihara dirinya daripada mudarat-mudarat yang datang daripada syaitan. Dan syaitan seperti yang kita tahu terbahagi kepada dua, syaitan daripada golongan manusia dan syaitan daripada golongan jin. Jadi apabila kita berada dalam keadaan wuduk, seakan-akan tak ada perkara yang akan dapat entice, iaitu menggerakkan kita untuk melakukan keburukan. Kadang-kadang syaitan iaitu ada orang-orang yang suka buat orang marah, suka batu api. Tapi apabila kita berada dalam keadaan wuduk, mungkin sahaja ia akan menyebabkan, walaupun satu orang tu sifat panas baran, tapi dengan berada dalam keadaan wuduk, dia akan terselamat daripada perkara-perkara tersebut. Bahkan ia juga akan menjadi perlindungan daripada penyakit-penyakit hati, daripada hasad, daripada riak dan sebagainya. Begitu juga daripada perkara-perkara seperti sihir. Sehingga disebutkan dalam hadis bahawa kalau kamu tertimpa daripada ain ataupun sihir ini dalam keadaan kamu berwuduk, dalam keadaan kamu tidak berwuduk, fala yalumanna illa nafsah, jangan kamu menyalahkan orang lain kecuali diri kamu, kerana ini merupakan senjata orang mukmin, merupakan perisai orang mukmin untuk berada di dalam keadaan al-wuduk. Maka dengan berada dalam keadaan bersih dan keadaan berwuduk, ianya merupakan perlindungan yang sempurna buat seorang Muslim. Dan ini merupakan faedah yang pertama. InsyaAllah kita akan kongsikan faedah yang kedua ini pada pengajian yang akan datang. Allahu Ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala manfaatkan kita dengan ilmu yang didengarkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan kita untuk menjadikan manfaat kepada orang lain, insya-Allah itu merupakan salah satu tanda, iaitu dibersihkan hati kita ini daripada hasad. Kerana orang hasad seperti kita sebutkan, dia tak boleh tengok nikmat pada orang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan kita ini untuk mendatangkan nikmat kepada orang lain, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, maka itu merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersihkan hati kita daripada sifat hasad. Allahu Ta'ala alam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati ilmu kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati umur kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ini penunjuk mata buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak keluar daripada perkataan kita, tidak keluar daripada pergerakan tubuh badan kita, kecuali perkara-perkara yang mendatangkan keridaan dan kegembiraan dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.